Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik-baik sahaja, mudah-mudahan. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Alright. Okey, hari ini kita bertemu sekali lagi dalam episod yang ketiga di TV Sufi untuk kita sama-sama mendalami pelbagai tips-tips, mempelajari pelbagai rahsia-rahsia matematik bersama dengan Cikgu Rauf. Okay, right. Okay, sebelum ni pada episod yang sebelum ni kita dah belajar sedikit sebanyak berkenaan dengan pundar. Sebelum tu juga kita dah tahu bagaimana nak membaca nombor. Tak tahu? Yang tak tahu tu, kita tengok balik dekat episod 2, episod 1. Jangan risau, kita ada rakaman. TV Sufi menyediakan pembelajaran sepanjang hayat, ada rakaman, kita boleh saksikan. Okey. So hari ini kita nak tahu, kita nak belajar tentang darab. Apa sebenarnya darab ni? Saya tahu darab cikgu. Saya tahu sifir cikgu. Cikgu saya suruh saya hafal. Cikgu saya, mak saya suruh saya hafal sifir 2 sampai sifir 12. Saya hafal lah. Tapi kenapa hafal? Sebab mak suruh, sebab cikgu suruh. No. Kita kena tahu dulu, untuk buat sesuatu, ilmu tu atau apa yang kita lakukan, kita kena tahu apa tujuannya, kenapa kita lakukan. Jangan kita buat sesuatu ikut-ikut, tak boleh. Tak boleh ikut-ikut, kita kena tahu juga sebabnya kenapa kita buat sesuatu. Barulah bermakna. Barulah apa yang kita belajar tu ada makna, pembelajaran yang bermakna. Kalau tak, sebab orang suruh, tak boleh. Okey, tak boleh macam tu. Okey, so now, apa itu darab? Apa itu sifir? Darab ni, adik-adik semua, okey. Dengar betul-betul, bagikan tumpuan anda. Okey, darab ni ialah proses untuk kita memudahkan penambahan yang berulang. Okey, proses untuk kita mempermudahkan tambah yang berulang. Okey, ahli matematik dia tengok sesuatu, okey, ahli matematik ni macam saintis juga. Bila tengok sesuatu yang sukar, kita mencari satu kaedah, satu cara untuk dipermudahkan. Memang dalam kehidupan kita kena cari, bila berhadapan dengan satu masalah, kita mesti cari satu jalan penyelesaian yang mudah. Jangan cari jalan penyelesaian yang rumit. Kalau cari jalan penyelesaian yang rumit, lagilah kita sakit kepala kalau kita bermasalah. Jadi begitu juga dalam matematik. Ahli matematik melihat ada satu jalan mudah untuk tambah yang berulang. Apa benda tambah yang berulang? Itu contohnya begini. Contohnya begini. Katakanlah kita ada satu piring, 2 piring, 3 piring. Ada 3 piring. Tak cantik pun piring cikgu. Tak apalah, awak tengok je lah. Okay. Dalam satu piring tu ada 2 gula-gula. Ni gula dia. Okey. Ikutlah gula-gula apa macam ni, macam ribin je cikgu ya. Apalah. Okey. Okey. Ni yang cikgu kata tadi. Darab ialah penambahan berulang. Apa dia tadi? Darab ialah tambah berulang. Okey. Tambah berulang maksudnya macam ni. Kita tengok dalam satu piring tu ada berapa gula-gula? 2 gula-gula. Okey, bagus, pandai, bijak, hebat. Ada 2 gula-gula. Jadi 2 piring yang pertama. Piring yang kedua ada berapa? Ada 2. Piring yang ketiga ada 2 juga. Jadi berapa jumlah gula-gula yang ada? Kita tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berapa yang kita dapat? 2 tambah 2, 4 tambah 2. Kita dapatlah jumlah semua gula-gula yang ada ialah 6. Itu asas darab. Asas darab. Okey, darab ialah tambah berulang. Jadi untuk memudahkan, yang ini tak apalah, ada 3 je piring dia. Ada 3 di piring. Bagaimana kalau ada 8 piring? Nak lukis sampai 8, nak tambah sampai 8 kali. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Kalau ada 11, ada 100, bagaimana?
Jadi dipermudahkanlah dengan darab. Jadi darab ni, untuk darab kita kena ingat kumpulan dan ahli. Kuli, kita ingat kuli, kumpulan dan ahli. Kita ingat kuli, kuli. Tips dia ialah kuli. Kuli. Apa benda tu kuli? Kumpulan dan ahli. Okey, macam yang cerita gula-gula ni tadi, awak tengok di situ kita ada berapa kumpulan yang ada, berapa pinggan yang ada? 3 pinggan yang ada. Itulah kumpulan dia. Ni 1 pinggan, 2 pinggan, 3 pinggan, 3 piring. 1 piring, 2 piring, 3 piring, 3 pinggan. So itu kumpulan. Kumpulan dia ada 3. Yang di hadapan ni kumpulan. Ataupun awak ingat di depan ni piring dia. Kumpulan dia. Li ni apa? Li ni ahli. Ahli dia dalam piring, 1 piring tu dalam dia ada berapa? Ada berapa gula-gula? Bagus. Dalam dia ada 2. Jadi 1, 2. Jadi maksudnya 2 di sini. Okey. Jadi digunakan simbol darab. Ini nak mempermudahkan pengiraan tu, ditambah berulang kita nak pindahkan, digunakan simbol darab. 3 darab dengan 2. Ni 3 darab dengan 2 tadi, berapa jumlah semua ahli? Berapa jumlah semua ahli tadi? 3 darab dengan 2, kita dapatlah 6. Jadi itu maksud darab dia. Okey, itu maksud darab. Apa benda darab? Darab tambah berulang. Dia apa yang di darab depan dengan darab dengan belakang tu? Saya hafal je cikgu. Tu maksudnya 3 darab 2 tu maksudnya ada 3 kumpulan, dalamnya ada 2 ahli. Jadi kalau sifir 2 tu, yang kita hafal sifir 2 tu maksudnya kita hafal ahli dia. Ahli dia. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 4 darab 2, 4 darab 2, 8. Itu adalah jumlah keseluruhan ahli. Yang di depan tu 1 kumpulan, 2 kumpulan, 3 kumpulan, 4 kumpulan, 5 kumpulan. Darab 2, darab 2, darab 2, darab 2, darab 2, itu ialah ahli. Okey, boleh yang tu? Boleh yang tu sebab ada walaupun kita dah tahu 5 tahun 6 apa ni senang. Bukan. Nanti awak tak pernah jumpa lagi, cikgu dah pernah jumpa dah. Ada item soalan yang tanya kita tentang kumpulan dan ahli ni. Jadi kita kena tahu juga asas dia, bahawa sebenarnya darab ialah tambah berulang. Jadi yang di depan itu ialah jumlah kumpulan, yang di belakang itu ialah ahli. Okey? Boleh? Tarik fast. Lepas. Bagus, bijak, hebat, pandai. Dah bersedia dah. Okey? Boleh faham yang tu dulu. Cikgu nak kita faham tu sebenarnya apa benda yang cikgu Rashid kena marah je suruh hafal sifir, hafal sifir, hafal sifir. Okey? Faham yang tu dulu ya. Okey. Nanti dah boleh terang dah. Boleh kongsi dengan kawan-kawan dah. Aku dah tahu dah rupanya bila kita hafal darab tu itu sebenarnya kumpulan, ni sebenarnya ahli. Kan dah dapat satu ilmu baru dah hari ni. Mungkin kita kena hafal sentiasa kan. Alright. Okey, boleh Boleh. Okey, boleh dah. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, yang tu faham yang ini dulu, insya-Allah kita akan belakang-belakang lagi mudah, lagi senang untuk kita faham. Right? Okey, baik. Membina sifir. Saya ni asyik disuruh hafal, disuruh salin aja. Kan masa kita dah jam 2 dengan dah jam 3, cikgu suruh salin sifir, salin sifir. Ni dah jam 4 dengan 5 ni dah kena hafal. Kenapa kena hafal? Okey, tak apalah. Okey. Sekarang cikgu tak nak ajar yang hafal tu. Yang hafal tu, hafal akan membantu kita lebih mudah untuk kita belajar pada masa akan datang. Tetapi asasnya kita kena tahu bahawa darab ialah penambahan berulang, tambah berulang. Jadi bagaimana kita nak membina sifir menggunakan asas dan konsep tambah berulang tu tadi. Okey. Ada banyak sangat cara untuk kita bina sifir. Okey. Ada banyak cara yang kita boleh gunakan untuk bina sifir. Cuma kesuntukan masa yang ada ni, cikgu nak ajar satu cara sajalah. Cara ni pun cikgu dapat daripada kawan cikgu, Cikgu Marina daripada Labuan. Dia kongsikan dalam Facebook dan cikgu sebarkan dengan awak, dengan orang lain. Sebab cikgu rasa cara ni menarik dan mudah. Okey, bagaimana kita nak membina sifir? Ini untuk orang yang tak hafal sifir, ataupun yang dah hafal tiba-tiba tak ingatlah cikgu.
Ni macam mana cara dia? Okey, macam ni. Okey, cikgu tunjuk dulu dengan CV2. Macam mana kita nak guna CV2? Cikgu CV2 dah hafal lah cikgu. Tak apa, cikgu nak tunjuk saja dulu. Okey, bagaimana kita nak apa buat CV2 ni. Okey. Kita sedia maklum bahawa darab ialah tambah berulang. Okey, jadi menggunakan konsep tambah berulang itu kita nak buat CV. Okey. Apa kita nak buat? Kita guna hantu gigi. Dia gelak dah. Dah gelak dah. Tu mesti dah pernah tengok, dah pernah tahu dah tu. Kan? Dah pernah tahu, dah pernah tengok dah kita guna hantu gigi ni. Kenapa hantu gigi? Sebab lukisannya tak cantik, dia macam hantu. Okey. Okey. Berapa gigi nak buat? Kita buat 2 gigi. Okey, ingat berapa gigi nak buat? Kita buat 2 gigi. CV 2, 2 gigi. CV 3, 3 gigi. CV 4, 4 gigi. Okey? Sekejap cikgu buat dekat sini lah. Ni tak nampak pula sebelah sini ni kan. Terhalang dengan muka cikgu yang handsome kacak ni. Okey, sekejap. Okey, sebelah sini dah. Sebelah sini nanti tak nampak juga. Okey, baik. Di sini. Ni mata dia, hidung dia. Okey. CV 2 gigi. 1 gigi, 2 gigi. Baru kita buat dia rambut dia kita buat 9. Kenapa 9? Sebab nanti kita nak kira sampai 9 je. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Buat dia 9. Okey, boleh boleh. Rambut dia 9. Gigi dia 2. Sebab apa? Sebab CV 2. Okey, gigi 2 sebab CV 2. Okey, baik. Okey. Okay. Kemudian kita tahu tadi, cikgu dah bagi tahu dah awal-awal tadi kan? Awal-awal tadi darab ialah tambah berulang. Jadi untuk bina CV kita aplikasikan tambah berulang. Okey, jadi kita nak tambah apa? Kita tambah gigi dia. Kita kira gigi dia. Okey, kita kira gigi dia, kita tambah gigi dia lah. Okey, yang pertama 1 2. Berapa gigi? 2 gigi. 2 letak di sini. Lepas 2 nombor apa? 3 4. 4. Okey, lepas 4 kira gigi gigi. 4 5 6. 6. Lepas 6 7 8. 8. Lepas 8 9 10. Lepas 10 11 12. Kita kira gigi tu sebenarnya kita tambah berulang kali. Kita tambah berulang kali Kita tambah berulang kali. Itu maksud dadak. Kan tadi kita belajar darab ialah penambahan berulang. Kan tadi kita nak tahu jumlah ahli dia tadi. Piring tadi, kumpulan dan ahli tadi, kuli tadi ingat? Ingat, bagus. Inilah fungsi dia. Okey. Okey, lepas 12 13 14. Lepas 14 15 16. Okey, lepas 16 17 18. 18. Okey, dah cukup rambut dia. Okey, rambut dia ada 9 tu maksudnya apa? Maksudnya rambut dia ada 9 itulah kita nak buat CV dia tadi. Okey, ini maksudnya kat sini ni tadi ni, yang 2 ni maksudnya 1 darab 2 2. Gitu. Okey, lepas tu yang sebelah tu 2 darab 2 4. Kemudian rambut yang ketiga ada 2. Jadi 6. Begitu. Kemudian 4 darab 2 8. Begitulah seterusnya. 5 darab 2 10 sampailah yang ke ni. Okey? Boleh macam tu boleh tak boleh? Okey, ambil pensel. Ambil pensel, ambil kertas. Kan cikgu kata dah. Okey? Bila belajar dengan Cikgu Rauf dalam TV Sufi ni mesti ada pen, pensel. Pensel dan kertas ataupun buku khas buku TV Sufi dengan Cikgu Rauf matematik. Dia ada buku khas sendiri. Okey? Jadi bila cikgu bagi macam ni, kita boleh praktikkan, kita boleh amalkan. Ilmu yang cikgu belajar lah dulu kan. Ilmu ni seperti ternakan liar. Apa benda ternakan liar tu? Haiwan liar, haiwan peliharaan liar, haiwan peliharaan yang liar. Contohnya kalau kita bela kuda, bela lembu, bela kerbau, kan? Bela ayam. Haiwan ni kita kena ada kandang dia.
kena ada reban dia ataupun kena ada tali yang ikat dia. Kalau kita biarkan bebas, ayam kita bela kita biarkan bebas, lembu kita bela kita biarkan bebas, kerbau kita bebaskan bebas, tak ada kandang, tak ada tali yang boleh ikat, tak ada tanda dia akan hilang tak ke mana-mana perginya lembu kita. Jadilah dia berak merata-rata, orang marah lembu kita. Orang pun nak curi nanti. Jadi dia perlu diikat, dia perlu ditambat, supaya dia tak lari ke tempat lain. Dia perlu dimasukkan dalam sangkar, dalam reban, supaya binatang yang kita bela tadi tak lari jauh. Macam itulah ilmu kita belajar perlu diikat. Ni kata ulama ke kata hukama, macam itulah kata orang bijaksana, hukama rasanya. Ilmu itu perlu ditambat. Pun dah terlupa dah. Tapi ceritanya ilmu itu perlu ditambat, perlu diikat. Ilmu macam tu juga. Ilmu perlu diikat. Bagaimana nak ikat ilmu? Ikatlah dengan mata pena. Mata pena apa benda mata pena ni? Mata pena ni maksudnya pensel. Ikat dia, tulis dia. Itu maksudnya. Ikat dia, tulis dia, catat dia. Barulah dia tak lari. Barulah ilmu tu sentiasa ada pada diri kita, sentiasa lekat. Ni dah pandai dah ilmu cikgu ni, dah tahu dah. Tapi dengar tak boleh, nanti lari ilmu tu. Nanti ilmu tu lari. Jadi kita perlu ikat dia. Ambil pen. Okey dah. Okey, seterusnya. Okey, sekejap. Sebelum pergi kepada situ. Cikgu nak cuba nak test dulu untuk CV3. Macam ni kita cuba buat CV3. Kita padamlah ni dulu. Okey, sekejap ya. Ni tak ni pula dia. Sekejap. Ni dia. Ni besar sikit. Nak kena padam dia dulu ni. Okey. Tadi CV2. Okey, sudah. Okey. Cikgu nak cuba dulu ni, nak tengok sama ada ilmu awak lekat ke ataupun lari dah. Ataupun ilmu awak dah lari. Okey, mari sini. Okey. Sekarang kita nak buat CV3 pula. Okey, CV3. Okey, jadi bagaimana CV3 tadi? Kita menggunakan konsep yang ni tadi ni. Lukislah mata dia, hidung dia. Berapa gigi? 3 gigi. 1, 2, 3 gigi. Okey, 3 gigi ni mata dia. Kening dia. 3 gigi. Okey. Berapa rambut? Rambut 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rambut. Okey. Jadi 3 gigi. 1, 2, 3. 3. Lepas 3, 4, 5, 6. 6. 6, 7, 8, 9. 9. 10, 11, 12. Lepas tu 13, 14, 15. Okey. 16, 17, 18. 19, 20, 21. 2, 23, 24. 25, 26, 27. Jadi dapatlah dekat situ tadi CV3, 1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6, 3 darab 3, 9, 4 darab 3, 12. Gitu. Okey? Boleh Okey, boleh yang tu Okey, yang tu ialah bagaimana cara kita membina CV. Alright. Okey, dah selesai yang itu. Sekarang kita nak pergi kepada pelbagai kaedah darab yang ada. Okey, untuk hari ni cikgu kongsikanlah, tengok mana yang sempat. Kalau tak sempat banyak kaedah, kita bersambung pada episod yang akan datang dulu. Okey, baik. Tengok sekarang kaedah darab yang pertama. Okey, yang ini darab nombor yang besar. Tadi cara kita bina CV untuk nilai yang kecil. Itu yang cikgu kata tadi. Tambah berulang tu sesuai kalau nombornya kecil. Sekarang ni masalahnya nombornya besar. Bagaimana kita nak darab? Bagaimana kita nak tambah berulang-ulang kali macam ni kan? Contoh yang ini 134 darab dengan 3 kan? 134 darab dengan 3 bermaksud kita kena tambah 3 kali. Jangan kita nak tambah banyak-banyak. Jadi dipermudahkan dengan darab. Jadi bila permudah dengan darab, ada pelbagai kaedah darab yang ada. Okey, tengok kaedah yang pertama. Yang ini popular lah kan. Ini pun awak pun dah pandai dah. Dekat sekolah pun cikgu dah ajar macam ni. Okey, yang ini namanya ialah bentuk lazim, vertical method. Okey, kaedah bentuk lazim. Okey, bagaimana cikgu tunjuk yang ini laju-laju je sebab kita pun dah pandai, dah faham dah cara yang ini kan.
Ulang sekali lagi untuk mereka yang tak faham, kurang faham ataupun kurang jelas bila belajar di sekolah, bagaimana sebenarnya darab ini. Darab ni yang pertama kita darab daripada rumah sa dulu. Okey, rumah sa nilai tempat sa. Okey, nilai tempat sa ya. Ataupun rumah. Itu nilai tempat sa lah. Okey. 4 darab dengan 3. 4 darab dengan 3. 4 darab dengan 3. Tak ingatlah sifar 3. Tadi sifar gigi tadi. Ingatlah sifar gigi tadi. Kita buat gigi tadi. Ada 3 gigi. Tengok balik. Itu fungsi dia. Itu tujuan dia yang tak ingat tadi. Tengok balik. Dah, dapat dah. Bagus. Hebat dia dah dapat dah. Jadi 4 darab dengan 3, 12. Letak 2 dekat bawah, 1 naik di atas sini. Okey. 1 naik di atas. Okey. Kemudian 3 darab dengan 3. 3 darab dengan 3, 9 tambah dengan 1 di sini. 9 tambah 1 kita dapat 10. 10 letak sifar di sini, naik 1 di atas ni. Okey, naik 1 masuk di rumah ratus. 1 darab 3, 3 tambah 1 kita dapat dah 402. Okey. Boleh ni ya. Yang ini dah pandai dah, bagus dah hebat dah dekat sekolah, dah belajar dah yang ni, tak apa. Cikgu nak pergi kepada kaedah yang ini. Okey. Kaedah yang ni kita menggunakan kaedah cerakin. Okey, kaedah cerakin ni apa? Maksudnya kita asing-asingkan dia, ceraikan dia, kita pisah-pisahkan dia. Okey, kita pisah-pisahkan dia. Contohnya di sini, okey tengok. Okey, tengok sini. Alright. Okey, 123 darab dengan 123 darab dengan 5. Okey, 123 darab dengan 5. Apa yang kita lakukan ialah kita pisahkan 100 ini jadi 100. Okey. 2 ni 20 kan? 20. Ini 123 maksudnya 20. Jadi jadi 20. Okey. Kemudian 3 ni 3 lah. Ada 3 di sini. Okey, 3. Okey, darab dengan 5. Di darab dengan 5 ni kita letak di bawah sini lah, darab dengan 5. Kenapa dicerakin-cerakinkan begini, dicerai-ceraikan begini? Sebenarnya untuk memudahkan kita mengira. Okey, sebenarnya untuk memudahkan kita mengira. Sebabnya macam ni je nanti. Awak tengok 100 darab dengan 5. 1 darab 5, 5. 100, 10 darab 5, 50. 100 darab dengan 5, 4 500. 500. Okey. Kemudian 20. 20 darab dengan 5. 2 darab 5, 10. Tambah je sifar kat belakang. Bagus, pandai. Jadi 100. Okey, 100. Selesai. Hebat. Kemudian yang terakhir 3. 3 darab dengan 5, 15. Okey, 3 darab dengan 5, 15. Jadi dah darab macam tu. Tadi kan kita dah cerai-ceraikan dia, kita berpisahkan dia, cerakinkan dia mengikut nilai tempat dia kan. Okey. Jadi untuk dapat nilainya kita kena jumlahkan dia. Kita kena kumpulkan semula. Kita kena kumpulkan semula, jumlahkan semula. Tadi 500, tak 500 tambah dengan 100 tambah dengan 15. Jadi 500 tambah 100 tambah 15, kita akan dapat 615. Begitu. Okey? Cuba. Mari kita cuba. Cikgu nak cubalah. Mari kita cuba. Mari sini kita cuba. Okay, ambil pen. Tadi dah ada dah kan? Pensel pun dah ada kan? Kertas pun dah ada dah. Okey, mari kita cuba. Kita cuba sini Kita cuba. Okey, kita cuba. 251 darab dengan 4. Kita cuba nombor yang kecil saja dulu. Okey. Nak lukis kotak ni pun boleh, tak lukis pun boleh. Kalau tak lukis macam mana? Tak lukis macam ni je. Kalau tak lukis, buat macam cikgu ni saja. Okey, kalau tak lukis macam ni. Kalau tak lukis kita buat macam ni. 2 ni apa? 200 kan? 200. Jadi maksudnya 200 darab dengan 4. Itu yang pertama. Ni cikgu tak lukis kotak. Atas cikgu lukis kotak, ini cikgu tak lukis kotak. Okey, kemudian 5 ni apa? 50. Pandai. Jadi 50 darab dengan 4. Okey. Kemudian yang terakhir 1. 1 ni apa? 1 lah. Okey, 1 darab dengan 4. Okey.
Okey. Baik. Jadi baru kita pemudahkan dia ni. Cikgu buat garis kat sini sebab tak nak nanti awak terkeliru pula. Nanti awak kata itu jawapan dia. Bukan Okey. Sekarang 200 darab dengan 4. Susahlah 200. Okey, ambil 2 darab dengan 4. 2 darab dengan 4. 2 darab dengan 4 800. Jadi 800. Okey. Kemudian 50 darab dengan 4. Susahlah 50. Ambil 5. 5 darab dengan 4. 5 darab dengan 4 20. Ni ada satu sifar. 20 tambah satu sifar. Okey. Okey, kemudian 1 darab dengan 4. 1 darab dengan 4 4. Okey. Jadi bila kita jumlahkan di sini, kita tambahkan dia untuk dapatkan hasil, kita akan dapatlah di sini 8 tambah 2 10. Kita akan dapatlah jawapannya ialah 1004. Okey. Boleh Boleh. Okey, yang terakhir. Cuba. Yang terakhir dah nak habis dah masa. Memang 30 minit dia dengan Cikgu Raul tak cukup. Apalah TV Sufi ni, bagilah banyak sikit masa. Okey, tak apa. Okey, yang terakhir kita cuba. Kita cuba yang terakhir. Okey, 153 darab dengan 6. Okey. Macam mana tadi cikgu kata kita asingkan dia. Asingkan 1 ni 100. Jadi 100 darab 6. Kemudian 5 ni 50 darab 6. Okey, kemudian yang terakhir 3. Jadi 3 darab 6. Okey, kita buat yang macam ni. Okey, 100 darab 6 600. Okey, 50 darab 6 5 darab 6 30. Ada satu sifar. Okey, 50 30 ada satu sifar kat belakang, jadi dia maksud 300. Okey. Okey, 3 darab 6 18. Okey, jadi kita jumlahkan dia. Okey, kita dapatlah 8 1 9. Okey. Dapatlah 918 bagi 153 darab dengan 6. Kita akan dapatlah di situ 918. Okey. Boleh Okey. Baik. Ni nampaknya masa tidak mengizinkan kita untuk pergi kepada soalan yang seterusnya. Tak apa, kita akan bersambung pada episod yang akan datang. Terima kasih daripada cikgu atas tumpuan anda. Tepuk tangan sikit. Hari ni semua behave terbaik. Bagus. Alright. Okey. Mudah-mudahan ilmu yang cikgu sampaikan pada hari ini memberi manfaat kepada awak. Awak sampaikan pada kawan-kawan kita yang lain. Suruh dia orang ramai-ramai. Ajak ramai-ramai. Jom tengok TV Sufi. Ada Cikgu Rauf ajar matematik. Okey. Right. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Sekian saja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.